Yang pertama daripada jilid yang ke-15 ni tuan-tuan, kita masih lagi baca cerita tentang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sewaktu dia hendak dibunuh. Tuan-tuan, khalifah Nabi yang bernama Uthman bin Affan itu mati dibunuh. Cerita dia tuan-tuan kita dah baca hari itu bulan 6. Untuk hujung bulan 6 itu saya baca dah sikit cerita tentang bagaimana Uthman bin Affan dibunuh oleh puak-puak pemberontak yang tak puas hati dengan pemerintahan Uthman bin Affan, maka Uthman itu dibunuh. Baik, tuan-tuan, gazet sikit hak kita baca bulan lepas. Uthman bin Affan waktu dia dikepung di rumah dia tuan-tuan, dia naik di atas rumah dia, dia jengui kepala kat lubang tingkap, dia habaq dekat pok hak mai nak kepung dia, hak mai nak bunuh dia ni. Dia kata, hampa nak bunuh aku pasal apa? Dia kata sebab Nabi SAW sebut, Nabi kata la yuhillu dam imri'im muslim illa bi ihda thalathin, zina ba'da ihsan aw irtidadi ba'da islam aw qatala nafsan bighairi haqqin faqutila bihi. Kata Nabi SAW, hadis ini diulang oleh Uthman sewaktu Uthman bagi nasihat kepada pok pemberontak yang mai nak bunuh dia. Uthman kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata tidak halal darah seseorang Islam itu ditumpahkan, ataupun Nabi kata tidak boleh, haram hukumnya membunuh seseorang Islam kecuali atas 3 jalan sahaja. Yang pertama, sekiranya seseorang Islam itu berzina setelah dia berkahwin, maka dia direjam sehingga mati. Tuan-tuan, satu. Yang kedua, kata Nabi, jika sekiranya seseorang Islam itu murtad, dia tukar agama dia, maka Nabi kata faqtuluhu, bunuhlah orang yang murtad. 2. Yang ketiga, kata Nabi, au qatala nafsan bighairi haqqin, ataupun yang ketiga, seseorang yang membunuh seseorang yang lain tanpa kebenaran syarak. Dia bunuh satu orang Islam yang lain, maka orang yang membunuh dikenakan qisas, bunuh balas. Maka kata Uthman bin Affan, Nabi menyebut hanya 3 jalan itu sahaja boleh dilakukan pembunuhan kepada orang Islam kalau sekiranya dia melakukan 3 kesalahan. Lain pada tu Nabi kata tak boleh. Tuan-tuan Nabi rahmati Allah Ta'ala. Baik, hari itu tuan-tuan kita berhenti sampai dekat tu, dan kata Uthman bin Affan radhiyallahu an, fa wallahi ma zanaitu fi jahiliyatin wala fi islam. Kata Sayyidina Uthman bin Affan, demi Allah, aku sewaktu hidup, iaitu sebelum aku jadi Islam, waktu aku duduk dalam zaman jahiliyah sehinggalah aku masuk Islam, kata Sayyidina Uthman, aku tak pernah berzina. Tuan-tuan, waktu kapiak kalau dia berzina tuan-tuan, bila dia masuk Islam, dosa zina tu terpadam. Pasal apa? Dia masuk Islam seperti mana dia keluar daripada perut mak dia, suci bersih. Tuan-tuan, Uthman kata, aku ni bukan takat waktu duduk Islam tak pernah berzina, sebelum Islam pun aku tak pernah berzina. Jadi apa alasan hampa nak mai bunuh aku? Kalau dah Nabi kata 3 jalan saja boleh bunuh orang Islam, lah ni aku nak sebut dekat hampa, aku tak pernah berzina, sebelum Islam pun tak pernah, telah jadi Islam lagi-lagi tak pernah berzina, kata Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, dan kata dia, dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti sampai tang tu hari tu ni. Kata Uthman, aku tak pernah berzina sampai daripada sebelum Islam, sampailah duk jadi Islam sampai hari ni aku tak pernah berzina selepas daripada aku kahwin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari tu kita berhenti tang tu. Baik, tuan-tuan, dia sambung malam ni masalah yang ketujuh. Tuan-tuan hak pakai kitab Rumi, cari masalah nombor 7. Jangan cari muka surat 7, cari masalah 7, jumpa hak saya baca. Baik, dia kata masalah Uthman tidak pernah berzina
dengan dalil akuannya seperti yang di dalam sepotong hadis yang saya bacakan tadi. Osman kata, fa wallahi ma zanaitu fi jahiliyatin wala fi Islam. Osman buat satu pengakuan dengan lafaz sumpah, wallahi, fa wallahi, maka demi Allah, kata Osman, aku tak pernah berzina sebelum daripada Islam dan selepas daripada Islam zina aku tak pernah buat, kata Sayyidina Osman. Baik, maka sama ada ia dalam masa sebelum Islam ataupun kemudian daripada Islam, kata Osman, sebelum Islam pun tak pernah berzina, lepas jadi orang Islam lagi-lagi tak pernah berzina. Kemudian berkata lagi ia, kata Osman, walartadattu mundu bay'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Osman, tidak sekali-kali pernah aku kembali kepada agama kafir semenjak aku telah mengaku Islam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Osman lagi, waktu aku Islam, waktu aku jadi kafir dulu pun tak pernah berzina, waktu Islam pun tak pernah berzina. Dan kata Osman, aku bila dah pegang Islam dah, bila aku dah bai'ah janji taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak patah balik dah kepada agama kafir. Bila aku dah jadi Islam, aku Islam sampai hari ni, kata Osman. Sampai ni aku saat-saat dekat nak mati ni pun aku masih Islam, aku tak jadi kafir. Tuan-tuan, baik. Maka kata Osman, aku tak kembali kepada agama kafir semenjak telah aku mengaku Islam ataupun aku bai'ah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Osman, kalau hampa nak dakwa, hampa main nak bunuh aku atas sebab aku murtad, ni aku nak cerita kat hampa, selama aku duk hidup, aku dah bai'ah ke Nabi, aku tak pernah murtad keluar daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Osman habaq kat depa supaya depa tak tersalah membunuh Sayyidina Osman, supaya depa tidak tertanggung kerana membunuh Sayyidina Osman. Osman pesan dulu. Baik. Kemudian dia kata masalah Uthman bin Affan tidak pernah ia murtad kemudian daripada Islamnya, yakni tiada pernah ia menyalahi i'tiqadnya dan menukarnya lain daripada i'tiqad muslimin. Tuan-tuan, Uthman dia tak tukar pegangan dia. Dia pegang pegangan Islam daripada dia jumpa bai'ah dengan Nabi sampai dia nak mati. Tuan-tuan, dia masih lagi Islam. Baik, dan tidak pernah ia menuturkan apa perkataan yang memberi kufur dirinya. Uthman tak pernah buat keluar perkataan yang menyebabkan dia jadi kufur. Tuan-tuan, kadang-kadang jadi murtad, terkeluar daripada Islam dengan perkataan. Tuan-tuan, kadang-kadang dengan perkataan, kadang-kadang dengan perbuatan, kadang-kadang dengan pengakuan terkeluar daripada Islam. Uthman ni tuan-tuan, perkataan pun tak pernah buat keluar untuk menukar i'tiqad muslimin kepada i'tiqad kafir. Baik, dan tidak pernah pula ia melakukan apa kelakuan yang membawa dirinya menjadi kafir. Dia tak buat perangai, dia tak buat perbuatan yang menyebabkan dia jadi kafir. Tuan-tuan, saya sebut dah tadi, nak jadi murtad ni tuan-tuan, kadang-kadang orang jadi murtad dengan sebab perkataan, kadang-kadang jadi murtad dengan sebab perbuatan, kadang-kadang jadi murtad dengan sebab pengakuan. Uthman bin Affan dia tak pernah buat satu perbuatan yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Tuan-tuan, baik, bahkan beriktikad ia selama-lamanya sebagai iktikad yang berkekalan ia dalam Islam. Uthman bin Affan ni tuan-tuan, dia i'tiqad dia, pegangan dia tetap sebagai seorang Islam sampai dia mati. Maknanya tuan-tuan, puak yang main nak bunuh dia, kalau guna alasan Uthman murtad, tak betul. Sebab dia tak pernah murtad, dia tak pernah keluar daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, Uthman bin Affan ini dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Takkan orang yang Tuhan, yang Nabi jamin syurga, tiba-tiba nak jadi kafir. Tuan-tuan,
Sebab hanya yang Islam yang boleh masuk syurga. Tiba-tiba takkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu nak jadi kafir yang tidak melayakkan dia untuk masuk syurga. Uthman habaq kat depa ni. Baik. Dan berkata ia perkataan yang mengekalkan dia di dalam Islam. Uthman tak pernah kata benda yang boleh menyebabkan, ataupun tak pernah mengaku satu benda yang boleh menyebabkan dia jadi kafir. Dan berlaku dengan kelakuan yang mengekalkan dia di dalam agama Islam. Dia bercakap pun perkataan hanya mengekalkan dia di dalam Islam, perbuatan dia pun perbuatan yang mengekalkan dia di dalam Islam, pengakuan dia pun pengakuan yang mengekalkan dia di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya tuan-tuan, pok hak mai bunuh Uthman ni depa silap sebenarnya. Tuan-tuan, mereka tersilap. Pasal apa? Mengambil tindakan berdasarkan kepada nafsu, bukan berdasarkan kepada fakta. Tuan-tuan, kalaupun sungguh Uthman bin Affan itu bersalah sehingga melayakkan dia dibunuh, mereka ni kok mana pun tak akan boleh mengambil tindakan sendiri nak bunuh Sayyidina Uthman. Kalau katalah Uthman itu memang berzina selepas pada dia berkahwin sampai nak kena kejam dia, depa ni tuan-tuan tak boleh ambil tindakan nak pergi kejam Uthman saja-saja, tak boleh, mesti dibawa ke pengadilan, mesti dibicarakan, dan mahkamah yang menyentuhkan hukuman, bukan orang persendirian. Sebab tu kuliah saya hari itu hujung bulan 6 saya sebut dah tuan-tuan, kalaupun Nabi sebut 3 jalan boleh bunuh orang Islam: murtad, berzina, yang telah berkahwin, kemudian bunuh orang. 3 jalan ni memang boleh nak bunuh seseorang Islam. Tetap kita rakyat biasa, orang awam, tak boleh ambil tindakan sendiri. Salah dari segi agama. Sebab apa? Dia mesti melalui proses perbicaraan. Tuan-tuan, saya sebut dah dulu, nak sah-sah kata dia tu bunuh orang, tuan-tuan, nak kena bicara dulu, nak kena ramai bukti, nak kena ramai saksi, nak kena ada betul-betul fakta memang dia yang bunuh. Nak kena tengok pula dia bunuh tu bunuh yang macam mana. Adakah bunuh dengan niat, adakah bunuh tanpa niat, adakah bunuh hampir sengaja. Semua nak kena tengok, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana dengan sebab itulah tuan-tuan, apa juga yang berlaku, walaupun Nabi kata, kita baca kitab ni tuan-tuan, Nabi sebut tiga jalan yang boleh dibunuh orang Islam, tetap kita orang awam tak boleh ambil tindakan sendiri. Tuan-tuan, kita tidak berkuasa untuk mengambil tindakan sendiri, serahkan kepada orang yang mempunyai autoriti. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik. Maka berkata lagi ia, iaitu Uthman bin Affan, wala qataltun nafsal lati harramallah fabima taqtulunani, dan tiada pernah aku membunuh seseorang yang diharamkan Allah membunuhnya. Uthman kata, aku selama jadi khalifah, aku tak pernah bunuh orang tanpa sesuatu yang benar. Uthman kata, walaupun aku khalifah, aku jadi qadi, aku orang yang boleh menjatuhkan hukum, aku tak pernah bunuh orang yang tak sepatutnya untuk dibunuh. Hanya yang dijatuhkan hukuman bunuh memang berdasarkan dalil dan bukti bahawa dia melakukan kesalahan yang menyebabkan dia dibunuh, baru aku jatuhkan hukuman bunuh. Uthman kata, aku tak pernah bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh, tuan-tuan, kata Uthman. Baik, maka dengan apakah sebabnya sekalian kamu mau membunuh aku? Uthman kata, kalau dah tiga jalan tadi pun tak ada dekat aku, apa alasan hampa yang mai kepung rumah aku ni? Kata Uthman, hampa mai nak bunuh aku, apa alasan hampa? Uthman kata, nampak ingat baik-baik, Nabi pesan kalau ada 3 jalan ni baru hampa layak nak bunuh aku. Tu pun kalau ikut tak layak, mesti dibawa ke pengadilan. Tapi Uthman kata, lah ni aku berzina pun dak, kemudian aku murtad pun dak, aku bunuh orang pun dak. Kata Uthman, so apa alasan hamba? Yang hampa mai kepung rumah aku ni, hampa nak mai satu niat, hampa nak bunuh aku. Apa alasan hampa?
Tuan-tuan kena ingat, Osman tanya tu bukan dia takut, tapi tanya tu tuan-tuan dia nak selamat depa nu daripada susah hari akhirat esok. Kalau dia mati tuan-tuan, dia tak ada masalah. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni kalau mati lagi cepat dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia lagi seronok. Dia tak heran bab-bab mati ni tak takut. Tuan-tuan, yang jadi masalah Osman lah ni, Osman nak abang kat mereka, hampa jaga baik-baik, hampa bunuh aku, esok ni hampa bertanggungjawab di depan Allah. Pasal apa? Kerana hampa bunuh satu jiwa yang tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Osman ni bukan kecil anak. Nabi SAW tuan-tuan ambil Osman ni jadi menantu 2 kali. Osman ni tuan-tuan jadi menantu Nabi 2 kali, nikah dengan seorang anak Nabi. Mati anak Nabi itu tuan-tuan, Nabi bagi lagi seorang kat dia. Mati lagi seorang tuan-tuan, dia hidup lagi. Nabi kata dekat Osman, kalau aku ada anak perempuan lagi, aku bagikan. Bukti kata Nabi tuan-tuan sayang dekat Osman ni. Bukti kata Nabi SAW percaya kat Osman ni. Tuan-tuan, ada anak perempuan, kalau tuan-tuan tak percaya kat lelaki tu, tak bagi. Tuan-tuan, mai masuk Minang tengok muka jemuan pun kalah daripada dia. Tuan-tuan nak bagi? Tak bagi. Kita jaga anak elok-elok, kita bela elok-elok tuan-tuan, bagi pendidikan dekat dia elok. Tak tahu mai satu lelaki jemuan mai Minang anak kita. Tuan-tuan, agama nak bagi? Tak bagi. Kita akan bagi tuan-tuan bila kita percaya kat dia. Bagi. Dan bila percaya kat dia, yakin kat dia, dia boleh bawa anak kita ni, boleh pimpin anak kita ni tuan-tuan. Mati anak kita tu ada lagi, semua lagi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sayang dekat menantu tu. Nabi SAW ni tuan-tuan sayang kat Osman. Mati 2 orang dah anak Nabi. Nabi kata kalau aku ada lagi anak perempuan, aku bagi kat hang. Tuan-tuan, pasal apa? Sayang Nabi dekat Osman. Tiba-tiba Osman mati dibunuh. Tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Baik. Maka kata Imam At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan Ibnu Abbas, dan bermula ini hadis hasan. Tuan-tuan, ceritanya 3 jalan saja tuan-tuan yang boleh dibunuh orang Islam yang kita sebut dah tadi. Baik. Kemudian dia kata masalah Uthman bin Affan tidak pernah membunuh orang Islam dengan tiada jalan sebenar, yang ni tiada ia membunuh orang dengan sendirinya akan orang Islam dengan lain daripada 3 sebab yang tersebut di dalam hadis itu. Kita kena faham satu tuan-tuan, Uthman ni khalifah tuan-tuan, dia bertindak sebagai qadi, pemutus hukuman. Tuan-tuan, bila dibawa mai kes kepada Uthman, dibicarakan tuan-tuan, ada 3 kesalahan itu. Ada salah satu daripada 3 kesalahan yang dibawa mai di depan Uthman, yang kesalahan itu memperuntukkan hukuman mati. Kalau betul kau tu buat salah, baru Uthman jatuh hukuman mati. Kalau tak ada kesalahan yang membawa hukuman mati, Uthman tak akan jatuhkan hukuman dengan mudah-mudah. Sebab apa tuan-tuan? Membunuh satu jiwa yang tidak dibenarkan oleh syarak adalah haram. Tuan-tuan, walaupun pemerintah, walaupun qadi, walaupun orang yang mengambil keputusan terhadap orang Islam, dia tak boleh sewenang-wenangnya menjatuhkan hukuman. Tak boleh. Dia mesti berpandukan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kata kesalahan dia yang dia buat melayakkan dia untuk dibunuh, baru boleh dibunuh. Apa yang layak dibunuh tuan-tuan? 3 kesalahan yang kita dah baca sebelum ni. Nah, baik. Tuan-tuan, Uthman bin Affan waktu dia jadi khalifah, dia tak pernah bunuh orang saja-saja nak piduk bunuh, tak ada. Melainkan kalau kawan tu buat salah terhadap 3 kesalahan yang telah kita bacakan tadi. Dan tiada pula dihukumkannya orang dengan hukum bunuh, melainkan dengan sebab yang 3 yang diharuskan oleh syarak tadi. Ini hak kita baca dah tadi. Kalau kawan tu dah berzina, dia dah kahwin kemudian dia berzina, dia bawa mai kepada Uthman, sabit kesalahan memang dia berzina sungguh apa semua, jatuh hukuman rejam sampai mati. Tu sebab kesalahan kawan tu berzina. Tuan-tuan, saja-saja Uthman nak pergi hukum mati? Tak. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni, bila Nabi sebut dekat dia apa? Addu 'alaiha bin nawajid.
Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Nabi kata genggam, gigit dengan gigi geraham sunnah aku dengan sunnah sahabat aku. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni, depa bila Nabi suruh genggam, gigit dengan geraham, depa kalau boleh hak Nabi buat tu tak tinggal buang sikit pun. Hak Nabi buat lagu tu lah kami tiru, lagu tu lah kami turut. Tuan-tuan ni, jilid 15 ni dia akan main satu bab mencegah kemungkaran. Dia main satu zaman, tuan-tuan, Khalifah Marwan bin Al-Hakam naik baca khutbah raya. Dia khutbah sebelum dia khutbah sebelum semayang raya, tuan-tuan. Hak kita dah buat ni, kita semayang dulu, lepas tu baru khatib naik mimbar khutbah. Semayang Jumaat khutbah dulu, habis khutbah khatib turun semayang, baru selesai semayang Jumaat. Marwan bin Al-Hakam, tuan-tuan, dia ubah hak Nabi buat. Dia ubah daripada semayang raya tu asal khutbah duduk di belakang, dia ubah khutbah mai duduk depan. Ya tak? Dia ubah khutbah raya tu mai duduk depan, buat lagu khutbah Jumaat. Dia ubah mai duduk depan, semayang raya pergi duduk belakang. Tuan-tuan, bila dia buat lagu tu, tuan-tuan, adalah menyalahi sunnah. Nabi tak pernah buat lagu tu. Bila menyalahi sunnah, tuan-tuan, sahabat Nabi ini bangkit mempertahankan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kalau Nabi tak ubah satu inci, bukan dekat satu inci, satu hun pun tak boleh ubah. Tuan-tuan, pasal apa? Hak Nabi buat lagu tu, ubah-ubah tak boleh. Tuan-tuan, ni yang kata Osman bin Affan, tuan-tuan, Nabi kata boleh bunuh orang Islam 3 jalan tu saja. 3 tu saja, tak lebih daripada tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka syarak sebut begitu, begitulah yang dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia kata masalah Uthman bin Affan itu mati kena bunuh dengan zalim. Tuan-tuan, akhirnya walaupun dia bangkit piduk syarah kat puak-puak kutu pekan hak nak main bunuh dia ni, puak ni, tuan-tuan, bila emosi sudah mengatasi akal, tuan-tuan, bila emosi sudah mengatasi akal, tak peduli dah Nabi cerita lagu mana pun tak mau dengar dah. Yang kami nak tahu hang tu mati. Tuan-tuan, tu yang Nabi SAW pesan kat kita. Bila marah, tuan-tuan, bila kita marah, pembek yang semayang bagi reda kemarahan. Sebab apa, tuan-tuan? Bila marah ni, emosi dia akan mengatasi akal. Kita tindak tanduk kita waktu tu, tuan-tuan, tidak tanduk kita waktu tu adalah mengikut nafsu, tidak menggunakan pertimbangan akal, apatah lagi menggunakan pertimbangan iman. Tuan-tuan, orang mengaji agama pun kadang kena. Tuan-tuan, saya pergi kuliah satu tempat. Habis kuliah, tuan-tuan, satu orang cerita. Dia kata, ustaz, saya baru lepas accident, total loss, kereta rosak habis. Dia kata, saya driver, bini saya duduk sebelah, jadi duduk sebelah lah, penumpang belah kiri, anak duduk depan, duduk tang depan isteri dia. Anak kereta mai daripada arah bertentangan, mai hantam belah bini dia. Bini patah cabang paha. Tuan, dia anak selamat, ujung anak selamat, turun kereta, dia pergi dekat kawan hak belah tu, dia cekak ni, cekak di tengkok ni, tuan-tuan. Orang hak di belakang duk pegang, dia lurut belakang, sabar. Dia kata apa? Kawan hak duduk tengah cekak ni, dia kata apa? Hang suruh aku sabar, hang tak kena, hang tak tahu. Dia kata, tuan-tuan, boleh nak pergi duduk abang lagu tu? Sungguh juga. Dia waktu duduk cerita kat saya tu, dia kata apa? Ustaz tahu, depa main duduk abang kat saya, suruh saya sabar. Depa tak kena, boleh boleh dia main suruh kita sabar. Saya dengar lagu tu pun tidak, mula-mula saya nak suruh sabar juga, tapi bila dia abang lagu tu, saya pun segang, malah tak jadi nak abang. Tidak, dia puh kat saya pula, ustaz tak kena, ustaz boleh sembang lah sabar. Sungguh juga, tuan-tuan. Nak cerita kat tuan-tuan, bila marah ni, tuan-tuan, habis. Bila kita marah, tuan-tuan, kok mana pun emosi dia akan mengatasi akal kita. Pasal tu Nabi suruh pergi semayang. Tapi tuan-tuan, waktu duk marah, Nabi duk ambil semayang, silap-silap pala pancung pun patah. Tuan-tuan,
Bebaik pala pencok bola plastik, tuan-tuan. Pulas tak boleh. Kepak buang. Pada apa? Marah. Tu dalam celah Nabi sembahyang tu. Tuan-tuan. Tu yang kata bila marah emosi ni mengatasi akal. Betul tuan-tuan. Puak-puak kutu pekan ni hak main nak bunuh Osman. Depa duk tengok dah Osman ni dalam kepala depa, kami kok mana pun nak tengok Osman ni jadi mayat. Kok mana pun apa nak jadi. Yang penting Osman tu mesti mati. Tuan-tuan, Osman duk kata Nabi sebut lagu ni tak mau pakai dah. Yang kami nak tahu Osman tu mesti mati. Matilah Osman itu dibunuh dengan zalim. Tuan-tuan, kadang-kadang orang ni tuan-tuan bila dia marah hantu sudut cerita Quran, dia sudut cerita hadis Nabi, dia demah kita sebesar lagi tuan-tuan. Nak baca Quran sangat main bam dia buh kat kita sedih lagi tuan-tuan. Pasal apa? Emosi sudah mengatasi akal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu antara sifat manusia yang Allah Ta'ala buat. Sebab tu tuan-tuan, orang yang boleh tahan marah ni tuan-tuan, orang yang boleh tahan marah ni tuan-tuan, esok dia dapat layanan baik dalam syurga. Pasal tuan-tuan, nak tahan marah ni bukan dia senang. Sembang boleh, tapi nak buat payah. Satu perempuan tuan-tuan, zaman Nabi, anak dia mati. Dia teriak di kubur. Nabi bila lalu tengok perempuan tu duk teriak di kubur, maklum saja anak kecil tuan-tuan. Anak kecil mati. Perempuan ni duk teriak di kubur. Nabi lalu Nabi kata dekat perempuan ni, ittaqillaha wasbiri. Nabi kata takutlah pada Allah, sabarlah. Nabi kata. Perempuan tu hak duk teriak tu dengar Nabi sebut lagu tu, dia paling tengok Nabi, dia kata ilaika anni. Dia kata apa? Hang pi balik. Tuan-tuan, perempuan tu dia kata kat Nabi apa? Hang pi balik. Wala tubali musibati. Dia kata kat Nabi, hang tak kenal lagu aku kena. Tuan-tuan nak kata apa? Nabi kenal lagu tu. Hang tak kena macam mana aku kena, macam mana siksa anak yang aku kandung 9 bulan tiba-tiba mati. Aku sedih ni, aku tak tahan sabar, aku main teriak atas kubur. Tak tahu hang satu lelaki main nak duk cerita kat aku, suruh sabar, ambil balik. Hang tak kena macam aku kena. Tuan-tuan, Nabi waktu kena tu Nabi kata apa tuan-tuan kat perempuan ni? Nabi tak kata apa, Nabi balik. Kalau kita tuan-tuan, kita kata apa? Hang kenal tak aku siapa yang hang suruh aku balik? Entah tak kubur ni siapa jaga? Kalau aku kunci dengan hang-hang duk orang tu tak balik. Ada. Tuan-tuan, Nabi tak kata apa, Nabi balik. Sampai perempuan tu habis teriak apa semua, orang mai abang dia hantar dak hang marah tadi sampai dia. Jadi tak mana aku tahu mai duk suruh aku sabar, aku tak tahu aku suruh dia balik. Rupanya dia tak kenal Nabi tu siapa. Dia tak kenal. Orang abang dia, hak itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila dengar orang mai abang kata Nabi ni, jantung dia tuan-tuan jadi kencang seolah-olah macam nak mati. Pasal apa? Hak dia pergi marah tu siapa dia? Nabi. Tak patut dia pergi marah lagu tu, tapi dia tak tahu, dia tak kenal punya apa pasal dia pergi marah. Orang yang cerita kat dia hak tu Nabi tuan-tuan, dia jadi seolah-olah macam nak mati punya takut. Last sekali pergi jumpa balik Nabi tuan-tuan, sampai rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi salam apa semua. Perempuan ni terkejut. Sampai depan rumah Nabi, dia terkejut. Pasal apa? Dia tengok depan rumah Nabi, tak ada siapa pun duk jaga depan rumah Nabi. Tak ada siapa. Macam pintu rumah kita ya tuan-tuan, tak ada guard pun. Dia bagi salam apa semua. Nabi buka pintu, tengok perempuan hak Nabi marah Nabi tadi ni. Nabi tengok dia. Dia abang kat Nabi, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya tak kenal tuan. Lam a'rif kau, dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, saya minta maaf betul-betul, saya tak kenal tuan. Kalau saya kenal saya tak marah, tapi bila tak kenal syoklah bubuk. Ada. Bila kenal tak dia. Dia kata kat Nabi, saya minta maaf. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata sabar. Nabi kata apa pun sabar. Perempuan tu bila dah kenal dan Nabi pesan sabar dah, tuan-tuan, slow sikit dia pun sabar. Tuan-tuan, nak cerita kat tuan-tuan tu yang kata bila kita marah tuan-tuan, nak sabar pun tak ada, pertimbangan akal pun tak ada. Matlamat dia apa? Osman mesti mati. Tuan-tuan, baik. Maka dia kata Osman bin Affan mati kena bunuh dengan zalim. Iaitu sungguh pun Sayyidina Osman itu bermacam-macam nasihat kepada orang-orang yang mengunjungnya
mengepungnya, tidak juga mau lembut hati mereka itu sampai dinaik mereka itu akan rumah jiran-jiran Sayyidina Osman. Mana-mana yang terbuka pintunya terus naik ke atas sutuh, pergi melompat sutuh rumah Sayyidina Osman. Tuan-tuan, depa ni bila Osman dah bagi nasihat pun tak jalan, depa ambil satu tindakan, masuk pergi dekat rumah jiran Sayyidina Osman. Mana-mana rumah jiran yang terbuka, depa masuk, depa lompat pergi naik atas sampai bumbung jiran rumah jiran Osman tu, kemudian depa lompat sampai bumbung rumah Osman. Sampai macam tu tuan-tuan depa buat. Baik, hinggalah dapat mereka itu masuk membunuh Osman dan beberapa orang yang bersama-sama dengan Sayyidina Osman. Tuan-tuan, riwayat yang kita duk baca, Osman waktu orang main nak bunuh dia, tuan-tuan, dia tengah duk baca Quran. Tuan-tuan, dia tahu dah puak ni memang tak boleh buat apa dah, memang dia main nak bunuh. Depa tak mau dengar Osman kata tadi, benda tu duduk kat depa. Osman selesai dah, tuan-tuan, habaq dah, kata hangpa tak boleh main nak bunuh aku, tapi hangpa nak bunuh juga. Depa masuk dan depa bunuh Osman serta beberapa orang yang bersama dengan Sayyidina Osman, depa bunuh habis. Baik, dan jadilah mati Sayyidina Osman itu dengan zalimnya. Pasal apa dia sebut mati dengan zalim? Mati tanpa perbicaraan yang adil. Kalaupun Osman memang layak dibunuh, dia mesti melalui perbicaraan yang adil. Tuan-tuan, nak kena tengok Osman buat salah apa sampai hampa nak bunuh dia. Tuan-tuan, baik, maka jadilah Osman itu mati dengan sebab dizalimi. Sayyidina Osman itu mati kena zalim. Baik, semuanya itu telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isyaratnya sebelum wafatnya di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Osman dan Sayyidina Umar. Tuan-tuan, Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi abang dah Osman akan mati dibunuh. Nabi cerita dah, tuan-tuan, akan berlaku perselisihan apa semua ni. Nabi dah cerita dah sebelum daripada wafat Nabi sebagai satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah boleh lihat di dalam abwab kelebihan Sayyidina Osman pada akhir kitab ni, tuan-tuan. Last kitab ni, jilid 15 ni, dia akan sebut kelebihan Sayyidina Osman. Dia akan cerita lagi, tuan-tuan, insya-Allah. Panjang lebar nanti kita akan baca hujung ni, tuan-tuan, insya-Allah. Baik, kemudian kita masuk bab baru, iaitu bab ma jaa dima'ukum wa amwalukum alaikum haramun. Tuan-tuan, ini juga satu bab yang penting. Apa dia? Iaitu bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang membicarakan segala darah kamu dan harta-harta kamu haram atas sekalian kamu, buat angkara atasnya antara sekalian kamu. Tuan-tuan, maksud kata darah orang Islam haram saja-saja ditumpahkan. Bab ni dia bersangkut dengan bab Osman tadi ni, tuan-tuan. Saja-saja nak piduk bagi luka orang Islam tak boleh, saja-saja nak piduk pukul orang Islam tak boleh, saja-saja nak piduk bunuh orang Islam tak boleh. Haram belaka, sebab darah orang Islam itu adalah haram untuk dibuat angkara ke atas darah orang Islam. Bukan maksud beg darah orang duk ambil tu, bukan hak tu, tuan-tuan. Maksudnya orang Islam itu mesti dipelihara diri dia, tidak boleh didatangkan mudarat kepada dia. Tak boleh, tuan-tuan. Dipelihara orang Islam itu, darahnya itu haram atas sekalian kamu, dan juga harta-harta orang Islam juga haram juga ke atas kamu. Apa maksud dia, tuan-tuan? Haram dicerobohi harta orang-orang Islam. Curi tak boleh, buat bagi rosak jahanam tak boleh. Tentu yang terbit main dalam hukum, bila kita pinjam hak orang kena jaga bagi elok apa semua, sebab harta orang mesti dijaga dengan elok. Sebab apa? Haram berbuat angkara ataupun merosakkan harta orang Islam yang lain, hukumnya haram. Tuan-tuan, itu maksud dia. Baik, ketahuilah kiranya ya saudara, di dalam bab ini menerangkan pada kita beberapa pengajaran syarak supaya kita bersama-sama hidup dengan sentosa dan aman bahagia. Tuan-tuan, syarak atuk kita jangan menumpahkan darah, jangan merosakkan harta benda orang, jangan buat angkara harta benda orang ni. Pasal apa, tuan-tuan? Nak bagi hidup kita ni aman, sentosa, bahagia.
Tuan-tuan duduk di rumah hala ni, balik pergi tidur malam tak selesa, tak bahagia, tak seronok. Pasal apa? Takut kawan masuk dalam rumah. Tuan-tuan, buh dah grill pintu, buh dengan pedai ayam lagi, tak seronok lagi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal takut orang masuk menceroboh atau benda kita dan sebagainya. Tuan-tuan, no, belah tempat saya ni tuan-tuan, orang hak ada dusun takut petai orang sapu. Takut juga malam pun tak tidur. Tak boleh tidur tuan-tuan. Pasal apa? Kutu hak balas petai pukul 3 pagi dia pandai buka petai. 3 pagi. Saya cerita kat tuan-tuan ni bukan murung sungguh. Saya nak pergi mayang subuh, waktu tu subuh pukul 6. Keluar nak pergi mayang subuh, kutu dia keluar petai pukul 6. Dia nak pergi apa? Ni dia ikat toslet di dai ni tuan-tuan. Kait. Esok pergi tengok ni, buah muda pun ada, hak tak terbit isi pun dia sapu ketemu. Tuan-tuan, orang hak duk jaga petai ni tuan-tuan, dia kata apa? Banyak hak duk cerita kat saya betul lah. Kalau niat kata nak pergi ambil esok, jangan ambil esok, ambil hari ni. Niat kata nak pergi ambil esok, kutu dia sapu malam tu, esok pergi tengok tuan-tuan. Takut juga. Pasal apa? Allah tak aman dah tuan-tuan. Takut. Ni zaman lah mesti macam bedak tuan-tuan. Sekilo telepang ni kutu dia sapu serba tu juga. Tuan-tuan, tuan ni punya retiak jalin daun nyok buat sarung cepedak. Tuan-tuan, orang tua-tua dulu cerdik. Cukup cekap tuan-tuan, dia jalin daun nyok tu, dia buat bagi jadi sarung cepedak. Tuan-tuan, dia buat tu jual berapa kupang tuan-tuan sarung tu, nak buat sikit punya teruk. Nak buat tu sarung cepedak tu. Tuan ni pergi bubuh elok ni cepedak tu, nak bagi cepedak elok. Cepedak ni tuan-tuan, kalau dia elok, kulit dia menarik tuan-tuan, harga dia mahal. Saya tahu tuan-tuan, orang duk bisik petai tekan batu tu, saya duk tahu tu lah tuan-tuan. Tahu lah. Main bangsa hak cepedak, hak jenis kulit elok ni tuan-tuan, dia main gebu, lepas tu pula dia main hijau, lepas tu dia main nak merah masak tu tuan-tuan, dia ada jaluk-jaluk pasal bekas sarung tu lagi mahal tuan-tuan, sampai depa tenda sebiji belah-belah ringgit. Tenda balik pergi depa jual timbang kilo. Benda balik perang, kutu dia sapu, tuan tolong buah sarung, kutu dia sapu dengan sarung-sarung. Tuan-tuan, dia nak kata apa? Ni kira tidur ni memang tak lena. Duk fikir terbedak aku ni, so nak boleh minyak mana. Pagi-pagi pukul 6 lepas mayang subuh, start motor, getah terbedak duk menitik, tak, kutu dia baru sapu. La ilaha illallah. Tuan-tuan, ni cerita sungguh. Satu yang tuan-tuan yang saya duk tunggu tengok lah ni, orang tak balas padi. Kelepas sawit orang balas dah tuan-tuan. Duk ingat dulu kelepas sawit orang tak balas tuan-tuan. Tinggal padi orang tak balas lagi. Esok kalau padi pun orang balas, makna kata tuan dia kena jaga. Sila nak dengan tuan-tuan dia balas. Tuan-tuan, dia punya balas tak tahu nak apa. Tu yang tuan-tuan, hari ni yang kata syarak ni, dia buat satu undang-undang, dia buat satu peraturan. Tuhan buat turun mai syariat Islam ni tuan-tuan. Pasal apa? Nak bagi kita hidup aman sentosa. Tuan-tuan ada harta, tuan-tuan ada diri yang kita nak kena jaga. Sebab tu Tuhan buat satu undang-undang. Orang yang mencerobohi harta orang Islam, apa hukum dia? Dia mencuri, sabit kesalahan curi, jatuh hukum potong tangan kat dia. Pasal apa? Supaya selamat orang lain daripada kerosakan dia. Dia dah bunuh satu orang tanpa jalan syarak, maka syarak suruh dia itu dihukum bunuh balas. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia dah biasa bunuh orang, dia nak bunuh mangsa yang kedua, dia nak bunuh mangsa yang ketiga, bagi dia mudah. Sebab tu syarak kata bunuh dia. Pasal apa? Senang, bila dia dah terbunuh, nyawa hak lain selamat. Tuan-tuan, itu antara hikmah Allah Ta'ala buat turun mai syariat hudud, qisas dan takdir. Yang benda ni tuan-tuan, kita kena tengok luar daripada kacamata politik. Benda ni tuan-tuan bukan benda politik, ni benda agama. Benda kita nak kena tengok. Pasal kita nak hidup aman, sejahtera, makmur dan sebagainya tuan-tuan. Ni benda yang Tuhan suruh buat.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, maka syarak dia atur kat kita satu perjalanan, satu syariat supaya kita boleh hidup aman sejahtera. Tuan-tuan. Baik. Dia kata manakala dijunjung sebagaimana yang disuruh Allah Ta'ala, yang disuruh syarak tu. Kalau kita ikut betul-betul hak syarak suruh ni tuan-tuan, kita selamat. Tuan-tuan, bahagia kita. Tapi sayang sebahagiannya kita tak ambil betul-betul apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Sayang tuan-tuan. Sampai dah masa dia tuan-tuan, kita nak kena educate tuan-tuan orang kita supaya dia faham hukum Allah Taala ni bukan hukum saja-saja nak buat zalim ke orang. Kena ambil semua, pakak kena faham, pakak kena reti. Tuan-tuan. Nombor satu, kena educate dulu tuan-tuan. Kena bagi pengajaran, kena bagi kefahaman apa dia hukum syariah Islam ni, apa dia tuan-tuan, apa dia. Last sekali baru kita nampak hikmah yang tersembunyi dan sebalik apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka sekalian pengajaran ini semuanya telah keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan segala sahabatnya. Hak Nabi ajak, hak Nabi cerita pasal syariat ni semua dah terbit keluar pada mulut Nabi dah. Nabi tak sembunyi bang satu pun. Nabi cerita habis semua. Tuan-tuan, semua Nabi ajak dah kat sahabat ni, dan segala sahabatnya ambil ingat dan mengamalkan sampailah ia kepada kita sekarang. Sampai dekat sahabat, sahabat ambil ingat, sahabat buat, dan sahabat ajak pula. Sampailah pengajaran itu sampai kepada kita pada hari ini tuan-tuan. Sampai dah tuan-tuan. Islam ni sempurna kat kita ni. Sampai dah, semua pakat tahu dah tuan-tuan. Bahkan kalau sebut isu hudud hari ni tuan-tuan, semua orang faham dia satu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu satu pencerahan yang baik. Semua pakat faham dah. Makna benda ni tuan-tuan, bukan benda ni saja-saja nak buat pasal malaish politik dah. Benda ni tuan-tuan pasal benda tuntutan syarak, benda yang Allah Ta'ala suruh buat. Tuan-tuan, walaupun kadang-kadang hudud itu tertangguh dengan sebab keadaan ekonomi dan sebagainya tuan-tuan, tak apa, sekurang-kurangnya ada langkah ke arah itu. Sebab apa tuan-tuan? Esok kita jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita buat masa Tuhan bagi kat kita jawatan khalifah memimpin dunia ini tuan-tuan, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Maka dia kata, dan segala sahabat mengambil ingat dan mengamalkan sampailah ia kepada kita, dan telah disematkan dia oleh beberapa orang ahli hadis di dalam kitabnya. Sampailah pengajaran tu tuan-tuan, hadis Nabi tentang syariat ini dihimpunkan oleh ulama hadis, dia bubuh dalam kitab depa. Sampailah kitab-kitab hadis itu dibaca oleh kita pada hari ini. Sampailah hari ini tuan-tuan, kita faham hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun tak dapat 100%, kurang-kurang tuan-tuan kita biasa dengar benda ni ada dalam hadis Nabi, pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan dia kata satu daripada ahli hadis itu ialah Imam At-Tirmizi, telah dikeluarkannya hadis ini demikian ini dengan katanya, an Amru bin Ahwas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hajjatil wada' linnas ayyu yawmin hadha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Amru bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu, telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia di dalam khutbahnya di Mina pada hari ia mengambil haji yang masyhur dengan nama Hajjatul Wada', dengan nama Hajjatul Wada' atau Hajjatul Wada'. Baik. Nabi tuan-tuan, dalam Nabi buat khutbah perpisahan haji wada'. Tuan-tuan, haji selamat tinggal, haji yang terakhir. Nabi buat haji sekali tuan-tuan. Nabi ni dalam haji itu Nabi bagi satu khutbah sewaktu Nabi berada di Mina. Tuan-tuan, maka bersabda ia, iaitu bersabda Nabi
bagi sekalian sahabatnya yang hadir mendengarkan khutbahnya itu, hai sekalian sahabatku, apakah harinya hari kita ini? Nabi tuan-tuan tengah duduk di Mina dalam urusan kerja buat haji tuan-tuan. Nabi duduk di Mina, Nabi bagi satu khutbah. Nabi tanya sahabat, hari ni hari apa? Tuan-tuan, bukan maksud nak tanya hari ni Ahad ke, Isnin ke, Selasa ke, Rabu, dah. Bukan nak tanya hal tu. Nabi nak tanya hari ni hari apa? Hari ni hari apa tuan-tuan? Macam kita nak sambut Aidil Adha. Hari kalau ikut kalender hari Jumaat 31 hari bulan 7 tuan-tuan. Nah, kita nak sambut Aidil Adha 10 Zulhijjah kalau ikut kalender 31 hari bulan 7 tuan-tuan. 30 hari bulan 7 hari Khamis. Hari apa tu tuan-tuan? Hari wukuf tuan-tuan. Bukan hari Khamis. Nak tanya tu hari Khamis. Hari tu hari apa? Hari wukuf. Kita duduk di Malaysia ni buat apa? Puasa sunat. Sunat apa? Sunat wukuf. Tuan. Sunat Arafah dia panggil. Baik, kita tuan-tuan bila tanya hari tu hari apa? Bukan hari Khamis, tapi hari apa? Hari Yaumul Arafah. Hari Arafah. Nabi tuan-tuan waktu di Mina ni Nabi tanya, bukan tanya hari apa. Nabi tanya hari ni apa peristiwa penting, apa keistimewaan hari ni. Itu maksud pertanyaan Nabi tu tuan-tuan. Kira saya tengok tuan-tuan hangguk tu faham apa yang saya nak abang. Tuan-tuan, bukan maksud Nabi nak tanya hari ni Ahad ke, Isnin ke, Selasa. Bukan hal tu tuan-tuan. Macam orang tanya hari Jumaat, katalah hari ni hari Jumaat. Hari ni hari apa tuan-tuan? Pekat jawab hari Jumaat. Dak, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, keistimewaan. Itu maksud Nabi nak tanya sahabat tu, apa istimewanya hari kita ni, kata Nabi. Baik, masalah hari raya Hajjul Akbar dan kehormatannya. Sesungguhnya sangat besar kelebihan hari raya Haji Akbar itu. Dapat pahala besar siapa yang dapat haji di dalamnya, dan besar kehormatannya kerana pada masa itulah keluar beberapa pengajaran Nabi kita dalam masa ia berkhutbah di tanah Mina di atas untanya, sebagaimana sabdanya bagi sekalian orang. Nabi duduk atas unta, Nabi bagi satu khutbah. Tentu kena faham lah, khutbah ni bukan khutbah Jumaat. Kita duk faham khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Khutbah tu tuan-tuan, dia boleh jadi syarahan Nabi, dia boleh jadi tausiah Nabi, disebut juga sebagai khutbah. Nabi duduk atas unta, Nabi bagi khutbah. Pasal apa saya explain tu tuan-tuan? Takut saat ni ada orang dia faham Nabi khutbah atas unta, dia heret main unta, duduk dalam masjid, dia rabat unta tu bagi khutbah. Tuan-tuan, tu pun nak kena cerita. Pasal setengah orang dia faham ikut apa yang dia dengar, dia tak faham sebalik tu tuan-tuan. Lagi satu yang saya dah ulang tu pasal apa tuan-tuan? Takut-takut saat ni ada hak saat dia pejam, saat dia celek. Hak tu lagi masalah. Kalau dia pejam tu senang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia pejam tu dia tak dengar pada mula sampai ke habis. Okey, saya tak marah tentang orang itu. Pasal kadang-kadang dia letih, tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan sampai semua lena sudahlah. Nak cerita tuan-tuan, kalau dia pejam zat, betul dia celik, dia pejam zat, dia celik, ini masalah. Pasal saya biasa kena kes pejam celik macam, saya biasa kena. Saya kuliah satu tempat, saya sebut 10 Muharram puasa sunat, 10 Muharram hari Ashura, 10 Zulhijjah haram puasa. Haram puasa. 9 Zulhijjah tu sunat puasa, 10 tu haram puasa pasal raya haji. Habis kuliah dia bertanya saya, Ustaz, 10 Zulhijjah sunat puasa ke? Saya bila dia tanya lagu tu, saya pun duk melemah seorang-seorang. Aku lena ke masa aku mengajar tadi? Tak apa, saya tanya. Habis dia tanya tu, saya kata 10 Zulhijjah tak boleh lah pasal raya haji. Dia kata tak Ustaz, sebut tadi 10 Zulhijjah nak kena puasa sunat. Tak apalah tuan-tuan. Habis ceritanya nyong pergi dengan Tok Imam. Bila dia panggil pergi makan, tak pergi makan dengan Tok Imam. Sebelum makan tu tuan-tuan, Tok Imam pun sebelum makan dia tanya, Ustaz, 10 Zulhijjah ni nak kena puasa ke? Ada 10 Zulhijjah nak kena puasa ke? Saya kata kat Tok Imam, awak saya sebut 10 Zulhijjah nak kena puasa ke? Tok Imam kata kat saya, saya tak tahu saya boleh nak. Nah, Tok Imam boleh nak. Tak apa, Tok Imam boleh nak tu saya tak kisah. Yang kawan tu tadi tanya. Habis duk tengah makan tuan-tuan, kira makan tu duk tolak nasi, duk tolak makanan pergi ke mulut tu telan tak lepas dah.
Pasal mengejar benda tak betul. Tuan-tuan, telan tak lepas dah. Sambil-sambil duk makan. Dalam dia nampak telan tak lepas tu, Tok Bilal seorang, setiausaha seorang. Dia kata, hak Tok Bilal ni, dia kata, dia abang kat saya, hak Tok Bilal ni bodek kuat. Dia kata, Ustaz, budak tadika pun tahu 10 Zulhijjah tu hari raya tak boleh puasa. Budak tadika pun tahu. Hak tu Tok Bilal. Hak setiausaha ni dia kata, apa Ustaz, saya bila Ustaz mengajar, saya tulis dalam telefon ni. Saya tulis dalam telefon. Dia jotang dalam telefon. Lah teknologi tuan-tuan. Mana main kertas-kertas ni. Kaih ya tuan-tuan. Kaih. Ambil telefon. Kaih tuan-tuan. Tulis. Dia kata, Ustaz, betul dah Ustaz mengajar tadi. Dia tu pejam celik masa dia dengar tadi ni. Saya tulis pada Ustaz abang tu betul dah. Lega bila tuan-tuan. 2 pinggan lah malam tu. Kata dia. Nak habang tentu yang saya kata, kalau main dengar hak pejam telik ni, saya seraya pasal saya dia faham kot lain, kita habang kot lain, dia faham kot lain. Pasal itu saya nak sebut kat tuan-tuan, saya bertanggungjawab dengan apa yang saya kata, tapi saya tak bertanggungjawab dengan apa yang tuan-tuan faham. Tuan-tuan, saya cerita lagu lain, tapi kadang-kadang orang dia faham lagu lain. La ilaha illallah. Tu kata, tu yang saya dah ulang banyak kali tuan-tuan. Pasal apa? Nak bagi clear. Dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik. Tahu mana dah tadi. Baik. Kemudian dia kata tuan-tuan, Nabi berkhutbah di atas unta. Nabi tuan-tuan duduk atas unta, Nabi bagi satu khutbah. Baik. Kemudian sambil duduk atas unta tu, Nabi tanya, apakah harinya hari kita ini? Maksud Nabi, apakah keistimewaan hari ini? Apa istimewa dia? Dan tersebut di dalam Bukhari, bersabda Nabi, tidakkah sekalian kamu tahu apakah harinya hari kita ini? Maka sahut segala sahabatnya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bila tanya keistimewaan hari yang Nabi duduk atas unta waktu di Mina tu, Nabi tanya sahabat, apa istimewa hari ni? Sahabat ni bukan dia tak tahu tuan-tuan, sahabat ni dia tahu, tapi nak jawab ke Nabi tu rasa macam kurang adab. Dia pun tak jawab. Dia berkata pada Nabi, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Dia pun tahu jawapan tu apa. Kalau tanya hari Jumaat tu hari apa, tahu nak jawab Sayyidul Ayyam, tahu nak jawab tu. Tapi bila Nabi yang tanya, tak mau nak mendek-mendek, lah tunggu Nabi habaq dulu baru dia pun jawab. Tuan-tuan, bila Nabi tanya hari ni hari apa, dia pun kata kat Nabi, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Dia pun tak jawab kami tak tahu. Pasal apa tuan-tuan? Kau jawab tak tahu, bohong. Jadi dia jawab apa? Allah dan Rasul lebih tahu apa maksud di sebalik keistimewaan hari kita ni, tuan-tuan. Kemudian dan sebab pun dijawab mereka itu, tuan-tuan, yang tu kita sambung bulan depan. Tuan-tuan, dia jadi suspend sikit, kita sambung bulan depan. Dia kena berhenti lagu tu. Kalau berhenti bagi habis, bulan depan tak main lah. Pasal dengar dah hari tu ni, jadi berhenti tang tu. Apa jawapan Nabi nak abang kat sahabat hari tu hari apa tuan-tuan? InsyaAllah panjang umur, ada kelapangan masa tuan-tuan, InsyaAllah kita sambung pula kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik semua daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkasar, terguris hati dan perasaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tuan-tuan, kita terus baca surah Al-Ma'idah insya-Allah. Tuan-tuan, sambil-sambil tuan-tuan